Sesungguhnya kita bertuah Ustaz famous. Ustaz famous. Memang meletup Ustaz ni dari My Quran Time, TV Al-Hijrah. Al-Fadil Ustaz Tirmizi bin Haji Ali Al-Hafiz Johan Qari Antarabangsa 2014 ada bersama-sama kita pada hari ini. Malah Allahu Akbar, pentadabbur Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Ustaz Muhammad Hari Muhammad Daud juga sudi untuk hadir ke majlis pada hari ini. Jadi kita persilakan kedua-duanya untuk naik ke pentas, memperdengarkan bacaan dan seterusnya mentadabburkannya. Jadi kita persilakan Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Muhammad Hari. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة
إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat pencinta Al-Quran sekalian. Demikian tadi kita baru sahaja mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Johan Qari, peringkat antarabangsa dan merupakan saya fikir tokoh Al-Quran yang kita banggakan dalam negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cantiknya bumi, indahnya alam, bukti keagungan kekuasaan Tuhan. Mohon izin mulakan sebaris kalam. Pada tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon bimbingan. Seawal saya hadir ke majlis ini, isteri saya bertanya kepada saya, datang majlis apa bang? Saya bagi tahu majlis pelancaran buku. Sampai di sini saya hantar sekeping gambar kepada WhatsApp beliau. Dia kata bukan macam pelancaran buku pun. Saya harap saya tidak pulang dalam keadaan yang bersalah lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi
surah Al-Hadid ayat 21 hingga 24. Namun saya tumpukan pada ayat 22 dan 23 dalam tempoh 5 minit yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat 22, setiap bencana yang menimpa bumi ini dan kepada diri kamu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada kembarnya pada surah At-Taghabun ayat 11. Allah juga menyatakan bahawa ma asaba min musibatin illa biiznillah, dan tidak ada ujian yang ditimpakan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saya fikir tidak memerlukan huraian. Cukup membacakan terjemahan, ianya lengkap memberi 1001 makna dalam kehidupan. Sudah terungkap jendela hikmah, sudah tersingkap tabir ibrah. Setelah saya menyemak tafsir Ibnu Kathir, Imam Tabari, dan dicantikkan oleh Hamka, menggariskan 3 perkara penting di dalam ayat yang ke-22 dan 23 ini. Pertama, ayat ini adalah ubat bagi mereka yang ditimpa dengan musibah atau ujian dalam hidupnya. Ada musibah yang berlaku kepada alam tetapi tidak ditimpa kepada manusia. Ada musibah yang berlaku kepada manusia tapi alam tidak kena. Ada musibah yang berlaku kepada manusia, alam turut merasa, dan ada musibah yang berlaku kepada alam dan manusia juga merasa kesusahannya. Ramai orang yang apabila ditimpa dengan ujian tidak boleh menerima hakikat diuji. Timbullah istilah penyakit moden disebut sebagai anxiety, OCD, kebimbangan, ketakutan dan kecemasan yang melampau. Saya dah jaga kesihatan, saya dah jaga makan, kenapa saya juga yang kena? Inilah jawapan Tuhan dalam ayat ini. Takdir Allah yang menentukannya. Kedua, ayat ini adalah ubat bagi kita yang bersedih hati. Jangan bersedih hati begitu lama. Sedih dan kecewa atas ujian adalah lumrah kejadian manusia. Tetapi ujian tidak boleh membunuh kehidupan. Tetapi ujian membangkitkan harapan. Allah menyatakan ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga diri. 3. Ayat ini adalah ubat kepada kesombongan diri. Ramai orang mencari ubat kepada penyakit fizikal, tetapi tidak mencari ubat kepada penyakit rohani. Jika demam, ada ubat namanya paracetamol. Jika sersema, ada ubat namanya pseudoephedrine. Tak tahulah betul ke tidak saya sebutnya. Tapi kalau penyakit sombong diri, bangga diri, mana-mana klinik dan hospital tidak boleh merawat dan memberi ubat. Tapi ada satu rawatan namanya Al-Quran. Saya tutup dengan kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi. Orang yang membaca Quran dengan mata, dia akan nampak huruf bertemu huruf. Orang yang membaca Al-Quran dengan akal, dia akan nampak ilmu pengetahuan. Orang yang membaca Al-Quran dengan hati, dia akan nampak hidayah Tuhan. Dan orang yang membaca dengan jiwa, dia akan nampak kebesaran Tuhan. Ketika mana saya menyiapkan nota kecil bagi persembahan hari ini, saya teringat kepada sebuah lagu almarhum Ustaz Asri pernah mendendangkan kaitan tentang ujian dan kesyukuran. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita
Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Dia punya. Janganlah berbangga apa yang ada pada kita, kalau kita tidak punya apa-apa. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz